Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini kejutan paling besar apabila PAS mengiktiraf Anwar Ibrahim. Ini apabila pemimpin PAS tak sangka Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim berani keluar dari zon play safe ataupun bermain secara selamat. Seorang pemimpin PAS mengakui Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersuara lantang dalam membela saudara se-Islam di Palestin. Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Dr. Muhammad Zuhdi Marzuki berkata, suara lantang Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia sudah tentu memberi kesan jauh berbeza berbanding kedudukannya sebelum ini, yang hanya pemimpin sebuah organisasi sivil dan pemimpin sebuah parti politik. Saya sendiri tidak menyangka Datuk Seri Anwar Ibrahim berani keluar dari zon play safe setelah beliau melihat kekejaman terhadap rakyat Palestin semakin memuncak. Reaksi kuasa besar terhadap Malaysia kesan daripada suara lantang Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti boleh dijangka, bahkan sudah pun dirasai kini, katanya dalam satu kenyataan. Secara jujur, Zuhdi berkata, beliau melihat situasi hari ini sangat memerlukan kesemua pemimpin umat Islam di Malaysia untuk duduk semeja dan berdiri sepentas. Tindakan itu jelasnya bukan hanya untuk memperkukuhkan solidariti membela saudara se-Islam di Palestin. Malah ujarnya bersama-sama menongkah cabaran getir yang bakal dihadapi oleh Malaysia disebabkan solidariti tersebut. Jangan jadikan cabaran getir itu sebagai air keruh yang diteguk. Sebaliknya, jadikan ia sebagai kiambang untuk ditaut. Sekiranya semasa zaman Perdana Menteri ke-4 dan Perdana Menteri ke-6 boleh berlaku, mengapa pada zaman Perdana Menteri ke-10 tidak boleh, tambah Zuhdi lagi. Saudara-saudara sekalian, ini satu kenyataan yang agak luar biasa daripada pemimpin PAS. Bayangkan kalau sebelum ini ada saja yang mereka cerca, ada saja yang dicerca kepada Anwar Ibrahim, tetapi kali ini dilihat bahawa Anwar Ibrahim berani keluar daripada zon play safe. Bahkan pemimpin PAS ini mengaku beliau tidak menyangka bahawa Anwar Ibrahim bersuara lantang dalam membela saudara se-Islam di Palestin. Yang menyatakan ini adalah orang yang hebat, Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Dr. Muhammad Zuhdi Marzuki. Beliau kata suara lantang Anwar sebagai Perdana Menteri Malaysia sudah tentu memberi kesan jauh berbeza berbanding kedudukannya sebelum ini, yang hanya pemimpin sebuah organisasi sivil dan pemimpin sebuah parti politik. Jauh kelihatan sekarang betapa hebatnya Anwar Ibrahim sehingga tidak disangka bahawa Anwar Ibrahim berani keluar dari zon play safe setelah beliau melihat kekejaman terhadap rakyat Palestin semakin memuncak. Saudara-saudara sekalian, belum sampai pun 2 tahun Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, suaranya mula didengar oleh seluruh dunia, terutamanya melibatkan konflik Palestin. Dengan mempunyai kapasiti sebagai Perdana Menteri, Anwar Ibrahim menggunakan seluruh kapasiti itu untuk berjuang bagi sesama saudara Islam di Palestin menurut Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Yang paling dikehendaki oleh netizen di luar sini berkaitan dengan politik Malaysia dan juga berkaitan dengan tuntutan Najib supaya Najib ditahan di rumah, dalam tahanan rumah, ialah apa sebenarnya fakta yang silap atau kesilapan fakta Affidavit Zahid. Sehingga ada yang menuntut supaya kalau Affidavit Zahid itu salah dan ada kesilapan, mereka mohon supaya Zahid Hamidi mendedahkan affidavit itu, dan mereka juga memohon supaya mahkamah mendedahkan kesilapan affidavit yang didakwa oleh Zafrul. Selain daripada itu, netizen juga memohon supaya kesilapan affidavit itu
menyebabkan affidavit itu perlu ditarik balik, kata mereka. Perlu ditarik balik dan diperbetulkan terlebih dahulu, kata mereka. Mereka memohon supaya Timbalan Perdana Menteri yang merangkap Presiden UMNO segera menarik balik affidavit itu dan menukar kepada affidavit yang lebih tepat, seperti yang didedah oleh Zafrul. Namun, yang lebih menarik perhatian kita lagi ialah tuntutan netizen, khususnya pengikut-pengikut politik Malaysia, para peminat politik Malaysia. Mereka menuntut supaya Zafrul dengan segera mendedahkan apa kesilapan fakta affidavit Zahid itu, di mana bahagiannya dan apakah ucapan atau tulisan affidavit Zahid itu yang salah. Adakah ia adalah kesalahan yang kecil atau kesalahan yang besar? Kerana seperti yang dinyatakan oleh beberapa peguam petang tadi, mereka kata mereka pun nak tahu juga apa sebenarnya isi kandungan sebenar titah addendum tambahan daripada Agong itu. Dan yang paling mengetahuinya ialah tentulah sumber pertamanya ialah Zafrul menurut Zahid Hamidi. Jadi, apa sebenarnya kesilapan besar atau kesilapan kecil atau kesilapan apa sekalipun fakta affidavit Zahid itu? Namun, apabila ditanya tentang perkara ini, Zafrul enggan mendedahkan kesilapan fakta affidavit Zahid. Ini menimbulkan pelbagai pertanyaan, menimbulkan pelbagai reaksi negatif daripada netizen. Mereka bersoal, mengapa Zafrul takut enggan dedah kesilapan fakta affidavit Zahid? Kata mereka, apakah kesilapan itu terlalu besar sehingga kan Zafrul tidak mahu atau enggan mendedahkan affidavit Zahid, silapnya di mana? Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Tengku Zafrul Abdul Aziz, enggan mendedahkan kesilapan fakta yang dimaksudkannya dalam affidavit yang dikemukakan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi bagi menyokong semakan kehakiman Najib. Sebaliknya, Tengku Zafrul berkata pendiriannya adalah sama seperti mana kenyataan media yang telah dikeluarkan 2 hari lalu. Seperti yang saya dah sebut dalam kenyataan akhbar 2 hari lalu, saya tak ada komen lagi. Katanya ketika ditemui media selepas majlis pelancaran tapak pembinaan Multi Code Electric Industri Berhad Serendah hari ini. Ditanya bila dia akan mengumumkan affidavit tambahan seperti yang dinyatakan dalam kenyataannya sebelum ini, Tengku Zafrul juga enggan mengulas lanjut. Pada 17 April lalu, Tengku Zafrul mengakui melihat affidavit yang dikemukakan Presiden parti itu bagi menyokong permohonan Najib mendapatkan kebenaran melalui hukuman penjara sebagai tahanan di rumah. Bagaimanapun, Tengku Zafrul menjelaskan ada beberapa kesilapan fakta yang terkandung pada dokumen berkenan. Sehubungan itu, saya telah mengambil langkah untuk mendapatkan nasihat undang-undang yang sesuai dan akan membuat permohonan kepada Mahkamah Tinggi untuk meminta kebenaran bagi memfailkan affidavit saya bagi memperbetulkan beberapa kesilapan fakta yang terkandung dalam affidavit berkenan, katanya pada kenyataan itu. Tengku Zafrul menegaskan, tindakan tersebut bukanlah untuk mempersoalkan merit isu yang sedang berlangsung. Ahmad Zahid memfailkan affidavit bagi menyokong semakan kehakiman yang dibuat Najib pada 9 April lalu. Dalam affidavitnya, Ahmad Zahid maklumkan yang dia ada melihat titah addendum tambahan yang di Pertuan Agong seperti yang ditunjukkan Tengku Zafrul kepadanya. Titah tambahan itu dikatakan supaya Najib menghabiskan baki hukuman penjara dalam menjalani tahanan rumah. Saudara-saudara sekalian, inilah yang paling ditunggu oleh rakyat Malaysia, iaitu apa kesilapan fakta yang terdapat dalam affidavit Zahid. Dan kalau benar affidavit itu adalah affidavit yang mengandung kesalahan besar, maka netizen menuntut supaya Zafrul mendedahkannya dan segera meminta supaya Zahid menarik balik affidavit itu dan memperbaikinya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu, komen daripada Anwar Ibrahim berkaitan dengan
dengan tuntutan tahanan rumah Najib. Ini komen Anwar. Ramai netizen sebenarnya yang menunggu-nunggu komen daripada kerajaan, terutamanya Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ini adalah komen yang kita tunggu-tunggu. Anwar Ibrahim kata, Zahid sokong Najib jalani tahanan rumah atas kapasiti Presiden UMNO. Sebentar tadi apabila saya melihat di dalam ruangan komen di Malaysia Kini dalam channel saya, ramai yang menolak tuntutan Najib. Netizen ramai daripada 100 orang, lebih kurang di dalam 90% menolak tahanan rumah Najib. Apa pula pendapat anda semua? Ada yang mengatakan bahawa tahanan Najib sudah cukup, pemenjaraan Najib yang telah dapat pengampunan diskaun sudah cukup, kata mereka. Ini memandangkan Najib masih mempunyai kes-kes yang besar yang masih dibicarakan di mahkamah. Antaranya kes utama iaitu 1MDB, kes yang Najib jalani hukuman sekarang iaitu SRC Internasional hanyalah anak syarikat kepada 1MDB. Jadi kes utamanya iaitu 1MDB masih lagi berjalan. Oleh sebab itulah ramai netizen yang mengambil sebab itu ataupun faktor itu yang mengatakan Najib sepatutnya tidak diberikan tahanan rumah. Nanti kalau dia kalah lagi dalam kes 1MDB, kata netizen, bagaimana? Adakah ianya akan sampai berakhir di sana sahaja? Ataukah ia akan berterusan terus-menerus untuk memohon dan meminta lagi, kata mereka. Apa pula pendapat dengan anda? Namun demikian, Anwar Ibrahim kata, Zahid sokong Najib dalam afidavit itu tahanan rumah atas kapasiti Presiden UMNO. Afidavit yang difailkan oleh Ahmad Zaid Hamidi untuk menyokong usaha bekas Perdana Menteri Najib Razak menjalani baki hukuman di bawah tahanan rumah dibuat atas kapasitinya sebagai Presiden UMNO. Ketika berkata demikian, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa kerajaan tidak akan campur tangan dalam keputusan lembaga pengampunan dan menegaskan bahawa titah yang di Pertuan Agong semasa mesyuarat lembaga adalah muktamad dan tidak boleh dicabar. Itu Zahid menyerahkan afidavit beliau lakukan sebagai Presiden UMNO dan peguam negara tentunya bagi pihak lembaga pengampunan. Pendirian kita bahawa semua keputusan yang melibatkan Raja-Raja Melayu tidak boleh dicabar. Saya tidak mahu mengulas lanjut kerana ini adalah prinsip kerajaan. Bukan sekarang tapi sejak merdeka, kata Anwar kepada pemberita selepas menghadiri solat Jumaat. Dalam afidavit yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 April, Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri menyokong dakwaan Najib mengenai titah tambahan diraja supaya baki hukuman penjaranya digantikan dengan tahanan rumah. Zahid mendakwa pada 30 Januari semasa mesyuarat di rumahnya di Country Heights, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz memaklumkan kepadanya mengenai titah tambahan bertarikh 29 Januari. Zafrul kemudiannya berkata, terdapat kesilapan fakta dalam afidavit Zahid dan dia akan mendapatkan nasihat undang-undang dan menulis kepada Mahkamah Tinggi untuk membetulkan kesilapan itu. Ditanya mengenai titah tambahan itu, Anwar enggan mengulas dan sebaliknya berkata ia adalah bidang kuasa lembaga pengampunan. Semua pihak harus menerima hakikat itu dan harus berusaha memastikan keamanan, kestabilan dan pembangunan negara, katanya. Terdahulu Anwar turut ditanya mengenai cadangan peruntukan kepada wakil rakyat daripada pembangkang dari segi syarat ditetapkan dan kuantum pembayaran. Perdana Menteri berkata ia bergantung kepada timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof dan Menteri Pimpinan Tertinggi Sekretariat Kerajaan Perpaduan. Tiada syarat untuk menyokong Perdana Menteri seperti yang didakwa pembangkang. Rundingan untuk peruntukan akan tertumpu kepada negara yang stabil dan kukuh dari segi ekonomi, katanya. Fadilah Barubaidin berkata draft memorandum persefahaman MOU akan disediakan dan disampaikan kepada pembangkang untuk perbincangan lanjut susulan pertemuan antara wakil kerajaan dan pembangkang di Seri Perdana Putrajaya. Beberapa komen daripada netizen berkait dengan isu ini ialah mereka mahu supaya cepat-cepat ada keputusan berkait dengan Najib.
Selain daripada itu, ada juga yang seperti yang saya kata tadi, menolak untuk pembebasan ataupun tahanan rumah Najib. Sebelum kita teruskan, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe.